hadis daripada Amr bin Abasah. Satu sahabat Nabi bernama Amr bin Abasah radhiyallahu anhu. Qala rajulun, dia menceritakan ada satu lelaki berjumpa dengan Nabi, tanya beberapa soalan. Qala rajulun ya Rasulullah mal Islam. Wahai Rasulullah, dia main tu. Dia tanya ke Nabi, wahai Rasulullah, Islam tu apa dia? Qala, Nabi jawab, ay yuslima qalbuka wa ay yaslama al-muslimun min lisanika wa yadik. Qala fa ayyul Islam afdal. Dia tanya lagi yang kedua, Islam yang utama tu apa dia? Qala, Nabi jawab, al-iman. Nabi kata iman. Qala, dia tanya lagi, wa mal iman. Iman tu apa dia pula? Qala, Nabi jawab, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'si ba'dal maut. Ruku-ruku iman tu, tapi ujung tu Nabi sebut pada wal ba'si ba'dal maut, iaitu kebangkitan setelah mati. Itu pun iman. Qala fa ayyul iman afdal. Dia tanya lagi Nabi, iman yang utama sekali apa dia? Qala al-hijrah. Nabi kata hijrah. Dia tanya lagi, wa man hijrah? Hijrah tu apa pula? Bila soalan diajukan kepada Nabi, wa man hijrah? Wahai Rasulullah, hijrah tu apa dia? Qala, Nabi jawab, an tahjura su'. Kamu hendaklah menjauhi keburukan. Qala fa ayyul hijrati afdal. Hijrah ni yang terutama sekali, apa bentuk dia? Macam mana dia? Yang dikatakan hijrah yang kemuncak, yang hebat tu. Maka Nabi jawab, al-jihad. Anda buat hijrah yang bagus, iaitu al-jihad. Dia tanya Nabi, wa mal jihad? Jihad tu apa dia? Oh, nampak kan? Ni menguji kesabaran kita ni. Tak apa, orang tu tak tahu semua. Abang kata jihad. Jihad tu apa dia? Jihad apa dia pula? Tak tahu sama. Jawab. Maka Nabi jawab apa dia? An tuqatilal kufar iza laqitahum. Bunuh orang kafir yang memerangi kamu apabila kamu jumpa dia. Qala fa ayyul jihad afdal. Jihad tu pula yang lebih utama sekali, apa dia? Maka Nabi jawab, man uqira jawaduhu wa uhriqa damuhu. Nabi kata yang tu, iaitu apa dia? Iaitu sesiapa yang darahnya sampai mengalir, dia masuk ke dalam medan pertempuran, dalam jihad itu, sehingga terkorban. Darah dia mengalir masuk syahid, dan kuda yang dia bawa masuk perang tadi pun turut terbunuh. Itu adalah jihad yang terbaik. Baik. Hadis ini berada dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal pada jilid 414, dan Imam Al-Muziri dalam Targhib wa Tarhib, dan kitab dia At-Targhib wa Tarhib pada jilid yang kedua 166, dia kata isnaduhu sahih. Tak ada petikai bahawasanya sanad hadis ini adalah sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, iktibar daripada hadis ini yang pertama, apa dia? Iaitu jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Tak tahu, tanya. Kan? Tak tahu, kita tanya. Tanya pula orang yang ada pengetahuan. Kan? Tapi kalau kita tak tahu yang mana satu, kita boleh tanyalah. Pasal kita tak tahu, kita tak kenal. Kan? Tapi kalau kita tahu, yang ni bahagian fiqh. Kan? Dia masalah fiqh, kita tanya dia pasal apa? Pasal itu bidang dia. Barulah kena. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tak tahu, tanya ahli zikir, maksudnya bidang dia. Bidang dia. Kawan tu cuci pinggan kat kedai mamak. Dan kita tahu, kan, kerja ada yang tu. Pagi-pagi keluar kat maghrib balik, kerja ada duk main ayam. Dan sabun ayam. Lepas kita tanya dia, ni, kalau dalam satu ayat ni, ada mak lin dengan mak arif disukun. Oh, dia apa punya soal? Ya, hang mau apa? Oh, dok kira mau bukan macam tu. Hang mau mesti hang tahu benda ni. Dah, bukan bidang dia. Kan? Bidang dia nak tanya apa nak tanya. Jenis pinggan bila 4 dia tak pecah. Dia boleh lantun 10 kaki naik. Yang tu pun bukan bidang dia kot.
Dia kata aku kerja aku duk cuci pinggan, duk tanya pula jenis pinggan automatik apa semua, mana aku nak kerti kan, gitu. Jadi yang pertama sekali, ada masalah jangan pendamkan. Malu bertanya, sesat jalan. Tu kan yang dia duk kata kan. Kita pakai duk ikut, bukan duk ikut. Lah kali tak ada apa. Sampai-sampai habis orang pun dah tutup kemah dah. Bahasa malu nak bertanya. Cuba tanya, ni Assalamualaikum. Ni saya nak pergi Pantai Remeh belah mana? Pantai Remeh belah mana saya nak pergi? Pantai Remeh ada dua. Yang saya tahu lah, yang saya tahu. Ada dua. Bukan satu, ada dua. Nampak kan? Contoh kan? Gitu. Jadi bila ada masalah, pergi tanya lah. Pergi tanya kan? Ni saya nak pergi. Tapi Pantai Remeh yang Selangor. Pantai Remeh. Aku ingat Pantai Remeh Perak ada kan? Contoh. Bahasa apa? Dekat Jeram Kuala Selangor memang ada Pantai Remeh. Saya pun bisa duk main kat situ. Jangan pergi kat sana dulu. Itu yang saya tahu. Pantai Remeh ada lagi kat sana. Gitu. Itu contoh dia. Kan? Contoh dia. Dia kata apa yang tak apa ada. Yang orang kata banyak apa yang tak. Apa dia? Yang tak ada orang kata banyak apa dia? Daripada kata Pantai Remeh. Sini memang tak ada ayam. Memang tak ada ayam. Dia pun kata ada. Pantai Remeh mana? Ada lagi tak? Nampak contoh. Dia tidak kodoh. Dia masalah. Dia contoh dia. Tak tahu, tanya. Kan gitu. Dan orang yang ada ilmu, wajib abang tak boleh menyembunyikan ilmu. Kitmanul ilm, menyembunyikan ilmu hukum dia haram. Kalau orang tak tanya, tak payah doa abang lah. Ada gitu. Jadi macam biasalah kita berzikir, kita beramal apa semua. Bila waktu orang tanya, masa itulah kita yang ada ilmu menjawab. Tiba-tiba duk jawab saja. Nanti dia akan kata apa? Bila aku tanya, nampak kan? Bila aku tanya, apa ni? Nak jawab. Bila aku tanya. Jadi tunggu orang tanya dulu, baru kita nak menjawab begitu. Yang kedua. Yang ketiga, apa dia? Kita tengok apa yang berlaku ke Nabi. Ada peristiwa apabila ditanya kepada Nabi, Nabi tak boleh nak menjawab. Nabi tak jawab. Contoh, satu lelaki, malaikat dia jelma sebagai satu lelaki. Dia tanya Nabi, apa dia iman, apa dia Islam, apa ihsan? Nabi tahu tak? Nabi jawab. Tapi bila kata, bila kiamat? Itu bukan urusan dia, kan? Maka Nabi tak jawab. Itu contoh dia. Tapi yang ini Nabi semua jawab. Nabi tahu semua. Maka Nabi jawab. Dia begitu. Baik. Kemudian yang kita lihat lagi pada tuan-tuan, yang dikatakan Islam ni, kita ni sebagai orang Islam ni, maka kita kena ada yang ni. Apa dia? Yang pertama iaitu hati kita ni, hati kita kena bersih sungguh. Kenapa? Kerana kita nak menerima, kita nak serah hati kita kepada Allah, kepada syariat Allah. Kita nak terima semua perintah Allah dan Rasul. Bukan senang kalau hati kita kotor. Hati mau bersih. Hati kotor, penyakit hati banyak tuan-tuan. Tak payah ulah banyak, kita semua pakat tahu lah. Hati kotor apabila dia sentiasa duk menyangka buruk ke orang. Hati kotor. Dan hati ni memang tak nampak dia duk kat dalam. Tetapi ada terjemah dia. Kalau duk ni, bahasa Allah ni, ada bahasa Allah ni. Dulu kita gunakan dia sebagai apa? Sebagai masakan kita bagi sedap kan. Dia begitu, ustaz yang besar, ustaz yang kecil, ustaz warna putih, ustaz yang warna merah apa semua kan. Tapi lah ni ada istilah apa dia? Membawang kan, nampak kan. Jadi jenis macam ni tu perangai dia tu. Itu dia punya kerjaya dia lah kan. Iaitu membawang. Orang yang suka duk mengumpat, fitnah dan sebagainya, duk hasut puak-puak dia, ataupun duk hasut orang-orang lain sama untuk nak jadi ramai belah dia. Itu adalah jenis penyakit hati yang buruk. Maka Islam dia terjejas. Sebab apa? Sebab bila ditanya mal Islam, Islam tu apa ya Rasulullah? Nabi jawab yang tu. Ai yuslima qalbuk, hati kamu mau bersih. Sebab nak menerima hukum hakam Allah dan Rasul. Wa ayyaslamal muslimu min lisanika wa yadik. Orang Islam yang lain pada dia.
Anak-anak dia, isteri dia, jiran, tetangga, sahabat dia, ahli qaryah dia, sejahtera dia pada lidah dia dan juga anggota dia. Tapi Nabi sebut sini yadik, maksud tangan dia. Maksudnya keseluruhan diri dia. Tidaklah memporak-perandakan keadaan. Tidak nak mempelagakan antara pihak dengan pihak yang lain. Kalau yang tu perangai dah, Islam dia terjejas. Kau lagi tinggal Islam pada nama dia. Gerak-geri kelakuan pun sama, tak melambangkan Islam. Nama Islam. Apa faedah macam tu? Ya Allah Ta'ala nak betul lah, nama pun kena bagus. Akhlak tu yang penting. Kalau nama bagus, kalau akhlak yang tidak bagus, apa faedah? Begitu je. Tuan-tuan, kita lihat di sini soalan demi soalan ni semua amat penting. Kemudian dia tanya pula Islam yang afdal, Nabi kata iman. Islam yang kemuncak, iman. Rupa kat sini tuan-tuan, Islam dengan iman tidak boleh dipisahkan. Karena itu ada ulama kata Islam itu iman, iman itu Islam. Orang tak boleh nak pisah, pelik kan? Bukan yang lain kah? Di segi perkataan macam itulah. Di segi apabila kita sebut tentang makna di segi bahasa macam itulah, nampak terasing. Tetapi apabila kita teliti, rupanya dalam Islam tu ada iman, iman tu ada Islam. Bila ditanya kepada Nabi rukun-rukun Islam, bila ditanya Nabi rukun-rukun Islam, apa Nabi jawab? Pertama sekali dua kalimah syahadat. Tak iman itu. Kan? Imanlah yang tu. Dan yang ulama terangkan kepada kita, Islam itu adalah amalan. Adalah amalan, solat, zakat, puasa, luaran. Kan? Amalan kan? Jadi antara definisi iman apa dia? At-tasdiqu bil qalbi. At-tasdiqu bil qalbi iaitu membenarkan di hati. Iqrar bil lisan, mulut dia, lidah dia kena mengucap. Lepas tu wal amalu bil jawarih atau bil arkan. Maksudnya anggota luar dia kena melakukan amal soleh seperti solat, tutup aurat, jihad dan sebagainya. Jadi bila ditanya tentang definisi iman, pergi ke situ. Nampak macam Islam. Kan? Ada begitu. Jadi sebab itulah apabila ditanya kepada Nabi iman tu, maka Nabi pergi kepada tanya Islam, Nabi jawab kepada iman. Maksudnya dua ni tidak boleh dipisahkan. Bila ditanya kepada iman tu apa dia, maka baru Nabi jawab beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kebangkitan. Kemudian bila ditanya pula iman yang afdal, Nabi kata hijrah. Kita tengok kat sini, kita renung betul-betul, semua ada kait-kait antara satu sama lain. Tanya iman yang terbaik pula, Nabi kata hijrah. Apa yang kita faham kat situ? Iman terbaik adalah hijrah. Sebab hijrah ni adalah perintah daripada Allah. Tak laku iman dia kalau yang ni dia tolak. Pasal apa? Perintah Allah. Maka kat situ apa pun perintah Allah Ta'ala mesti kita kena ikut. Mesti kita kena taat apa Allah Ta'ala dan Rasul suruh. Bukti kata kita ni beriman. Beriman. Tapi Allah dan Rasul suruh, dia duk milih-milih. Ada kata yang ni aku buat lah, yang ni aku tak mau, aku tak setuju, tak boleh. Ini dah mencederakan iman dia. Jadi salah satu apa dia? Bahkan ini yang dikatakan Nabi yang terbaik, iaitu hijrah. Bukan senang kita nak berhijrah, nak tinggalkan kampung halaman kita, harta kita. Dan tengok sahabat-sahabat Nabi ketika hijrah, bagaimana berlaku. Contoh dia macam Suhaib Ar-Rumi. Kaya raya dengan macam-macam barang-barang dia yang dia tak habis menega. Dia saudagar kaya dia ni. Dengan barang-barang yang sedia ada kat rumah dia susun, dia bungkus apa semua, nak bawa pergi ke Madinah. Tengah jalan dia disekat. Nak pergi mana? Nak pergi Madinah. Aku nak ikut Muhammad, aku nak pergi Madinah. Hang kena tinggal semua.
Ampilah selai sepinggang. Dia kata, kalau hampa lepas aku pergi ke sana, dengan selai sepinggang, aku lepas semua. Macam tu dia ikan minyak. Maka dia pun lepas ke semua, dia pergi dengan selai sepinggang. Nampak tuan-tuan? Bukan senang nak buat macam tu. Sebab dalam keadaan manusia umumnya sayang kepada harta, suruh kata lah. Sayang kat harta ni. Tak apa sihat pun, tapi duit dia ingat pun. Nampak kan? Mata tak buka dah 2-3 hari, tapi duit jatuh tu, dia gagal nak ambil. Tak tahu sampai dia kan. Jadi macam tu penangan harta. Sampai ada lah orang cerita kat saya, Allahu Akbar, saya doa lah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dia. Sebab apa, main duduk tepi dia akan telkin ke dia, La ilaha illallah. Kau duduk nazak, La ilaha illallah. Dia kata duit, dia kata macam tu. Oh, dia tak apa dengar kau, pergi kat telinga dia betul-betul. Allah, tak mau panjang sangat, kau payah dia nak dengar. Pendek lah, Allah, dia balas duit sampai habis umur. Ada orang lain pula tangan macam tu, tak bunyi dah, suara tak bunyi dah, tangan macam tu lah. Dia pakai sangka baik, oh kawan kuat diri, kawan kuat diri. Dia kata, sangka baik pada tahu dah. Duit dia, duit macam tu lah. Macam tu lah, duk main duit. Meninggal jadi macam tu. Janganlah macam tu. Jadi kita sangka baik sudahlah. Kita serah kepada Allah Ta'ala. Jangan duk hukum dia teruk. Oh, dia kata ni tak ada, ni nafkah jahanam punya orang. Dia tak kata macam tu. Ini dia, masa kita tak tahu. Dia satu tangan, kutuk kita pula 2 tangan macam tu. Lagi teruk. Nampak kan? Kawan tu macam tu saja, mulut tak bunyi. Macam tu. Yang kawan tu bunyi, tangan tak ada. Tangan dia tak buat, dia bunyi kan. Duit macam tu lah. Oh, kita punya sedap, dia kata inilah. Aku punya modal. Modal kan. Time dia dengan mulut dengan 2 tangan. Duit. Apa tuan-tuan? Jadi apabila ditanya kepada Nabi, hijrah itu apa dia? Nabi kata, antah jurasu. Maka hendaklah kamu menjauhi perkara-perkara yang buruk. Benda buruk, benda ni boleh mendatangkan dosa. Ni maksiat ni. Kan kita tak erti. Umur kita dah berapa? Sampai kita tak tahu nak beza antara pahala dengan dosa. Kita tak tahu nak beza. Kan kita budak kecil. Hantar tak benda ni tak boleh? Tak tahu. Slow sikit, slow. Orang dengar lagi, slow sikit. Aku tak tahu, tapi aku geram. Nampak kan? Geram punya pasal dia kira tak kira lah, buruk tak buruk kan? Jadi yang ni aku lepas. Oh, tenang hati. Kita sebenarnya tenang dengan kebajikan. Tenang hati kita dengan perkara ma'ruf, bukan dengan perkara maksiat. Tapi kalau kita rasa tenang apabila kita buat maksiat, itu kita sudah diperbodohkan oleh syaitan kita. Dan Nabi kata, tiap-tiap semua manusia ni ada syaitan. Bila sahabat tanya, ya Rasulullah, kamu pada syaitan? Ada. Tapi tak boleh buat apa. Tak boleh buat apa. Dia surrender lah. Duk ngaku dia surrender lah. Nampak kan? Jadi kalau begitu, yang kita nak kata, aku tak ada mana pun ada syaitan dah. Nampak kan? Nabi kata setiap anak Adam ini, ni syaitan duk berlari. Sama dengan pergerakan darah yang mengalir pada tubuh dia. Jadi bila ditanya kepada Nabi, jihad tu apa dia? Nabi kata, iaitu apabila kamu bertembung dengan orang kafir, yang kafir itu memerangi kamu. Maksud jenis kafir ni kafir harbi kan. Maka kalau mengancam nyawa kita, memang betul-betul nak perang, maka Nabi kata tuqatil, maka perangilah mereka. Tuqatil al-kufar, perangilah kafir. Tapi kalau dia tak perang kita, baik bukan main bukit, baik Allahu Akbar kan. Pendek kata, kalau tak ada dia ni susah buat aku ni, kan? Pasal apa? Pasal dia baik ni kadang-kadang lebih daripada orang kita kan? Ni kita start kereta tepi rumah kita, dia tu jiran kan? Start kereta tak hidup, dia kata nak pergi mana? Dia nak keluar asap, kereta tak hidup, tak payah start, ambil kereta saya. Oh kan?
Belah ni adik-beradik kita pun dia tak peduli. Dengar kata start tak hidup saya dan tarik pintu pam, kita dengar dia kunci tu pun. Takut tak pinjam minta dia. Contoh, nampak kan? Ada betul kan? Macam dia terkejut rasa dia betul tak tahu kan kita. Saya pernah minta kosan sini kan. Tapi itulah kadang-kadang orang kafir ni baik semua. Kan? Ada kadang-kadang tapi baik dia rugi dia. Pasal apa? Pasal dia tidak ada akidah. Tak ke mana, dia sekat dunia je. Dia tak sampai ke sana lingkup dia. Kecuali kalau dia masuk Islam. Allahu Akbar. Hebat dia, mulia dia. Pasal apa? Pasal masuk Islam saja dia diibarat sebagai kanak-kanak yang baru lahir. Tak ada apa. Itu kutuk last minute. Tiba-tiba dia masuk Islam. Oi, bersih dia. Kita yang Islam bakar ni pada kecil, pada hari ni keturunan. Tak tahulah kita kalau kita tidak taubat nasuha. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, inilah hadis yang menjadi perkara yang amat penting, sehingga kan hadis ini saya terbaca dalam kitab Fiqhul Awlawiyat, iaitu satu kitab karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia umai hadis ni dan dia bahas hadisnya cukup menarik tuan-tuan. Pasal apa? Saya kita tengok ni satu hadis pelbagai isu. Beliau kita kata sebagai isu lah. Beberapa soalan tentang Islam apa dia, Islam yang terbaik, iman apa dia, iman terbaik, jihad apa dia, jihad terbaik, hijrah apa dia, hijrah terbaik. Apa cantik kan susunan itu kan. Jadi kesimpulan daripada hadis ini apa dia? Iaitu jadilah kita semua sebagai Muslim yang sebenar. Bukan sama-sama, bukan fasik pun ada, lagi dengan munafik pun ada, kok kafir. Jauh sekali lah apa Islam kok dengan kafir pun ada sekali kan. Begitu. Jangan ada syirik, jangan ada khurafat dan sebagainya. Kemudian belajar. Latih supaya hati kita ni bersih. Macam mana nak bersihkan hati? Banyakkan beristighfar. Banyakkan memaafkan orang lain. Tak mau nak belajar itu, tak mau. Jadi dia duk hentam ya orang lain. Kira kerja dia yang tu saja, dia duk hentam, dia duk hina. Sampai bila dia nak bersih? Bersih pakaian kita tahu, ambil Al-Qur'an, tonyo sentai apa semua. Tak boleh, beri besar tak boleh, beri sabut tak boleh, beri tembakau apa semua. Yang tu kalau yang di luar, kan? Jenis-jenis basuhan kita ni. Tapi kalau hati, dengan membaca Quran banyak-banyak, dengan memaafi mereka-mereka yang patut kita maafkan, redha, hati kita kena nak redha. Macam tu. Yang ni yang kita buat kesimpulan kepada hadis ini. Dan ingat yang tadi, mula-mula sekali kita start apa dia, iaitu bacaan. Yang tu bukan bacaan yang dibaca ketika lafaz salam, tetapi sebelum memberi salam. Sebelum memberi salam. Dan apabila ulama kategorikan sebagai sunnah yang mahjurah, ni sunnatun mahjurah. Apa maksudnya? Sunnah yang ditinggalkan, yang dibiarkan, yang dilupakan, tapi dia sunnah. Apa ni? Pasal orang tak buat. Dia kata ada. Aku sebelum aku bagi salam, aku sebut Allah ini a'udzubika min azabil qabri dan sebagainya. Dia kata itu dia baca. Dia kata, apa aku tak, orang tak kata yang tu hang kena kata kalau hang ingat, kalau hang apa hang bawa. Tapi ada satu lagi yang ni baca ketika itu, bukan baca ketika memberi salam. Apa dah satunya dia reka dan dia dakwa kata tu Nabi buat, kemudian dia reka pula kelebihan. Dia kata tuan-tuan kalau nak hati tenang, tuan-tuan kalau nak supaya tuan-tuan berjaga dunia akhirat, maka tuan-tuan kena amal yang ni. Sebab apa? Ini adalah amalan sunnah. Nampak tuan-tuan? Jadi inilah yang Nabi kata cukup bahaya akhir zaman ni.